Nabi. Kena Allah angkat jadi Nabi baru boleh buat dakwah. Kita umat akhir zaman ni umat yang Allah Ta'ala muliakan kita. Kuntum, kalian semua khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang paling baik yang kami keluarkan kata Allah untuk sekalian manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kerana kalian ada satu tanggungjawab yang sangat besar setiap daripada kita. Kita bukan Nabi, tetapi kita diperintahkan oleh Allah ajak manusia pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah manusia pada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian sendiri kena beriman pada Allah. Diisrakan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa jumpa dengan semua para Nabi. Allah Ta'ala nak hiburkan hati Rasulullah, nak beritahu, wahai Muhammad, bukan kau seorang lalu susah ni, bukan kau seorang lalu sakit dan payah ni. Engkau kena balik dengan batu dengan orang Taif. Tu Nabi Zakaria tu kena kejar dengan kaum dia, lari bersembunyi dalam pokok, kena gegaji terbelah dua Nabi Zakaria. Tu Nabi Yahya tu anak Nabi Zakaria, kena kejar. Apa jadi dekat dia? Kena bunuh. Tu Nabi Isa tu kena kejar, nak kena bunuh. Allah selamatkan dia, angkat naik ke langit. Tu Nabi Nuh tu, seluruh kaum caci maki hina sehingga Allah hancurkan mereka semua. Allah jumpakan Nabi Muhammad dengan seluruh para anbiya supaya lega hati Nabi. Allah mi'rajkan Nabi naik ke langit satu sampai langit yang terakhir, sampailah ke Sidratul Muntaha. Tentu Sidratul Muntaha bukan Bukit Tursina tu kan. Sidratul Muntaha bukan tanah. Sidratul Muntaha ni langit yang Jibril pun tak boleh nak masuk. Sidratul Muntaha, Jibril kata kalau aku pergi maka terbakalah aku. Tentu dengan penuh adab Allah jemput Nabi naik, dan Nabi nak buka kasut. Apa Allah kata? Wahai Muhammad, pakai kasut, naik dengan kasut-kasut tu sekali. Kenapa? Kerana kasut tu ada history of dakwah. Kasut tu lah Nabi pakai pergi Taif. Kasut tu lah yang takut dakwah Nabi. Kasut tu lah yang Nabi SAW bawa pergi sana, jumpa orang, ajak pada Allah. Itulah kasutnya. Yang hari ni orang duk kata capal tu bentuk tu. Ada orang letak atas kepiah, letak atas kepala. Ada orang buat kat logo kat baju. Ada orang kata apalah ni, capaliyun. Dia panggil capaliyun pula. Habis tu hang pakai baju ada logo gorila tak apa pula. Pakai topi ada gambar macam-macam beruk kat atas ni, tak ada masalah. Tiba-tiba pakai ada gambar logo capal Nabi, jadi dosa pula. Tuan-tuan, capal tu Allah Ta'ala redha. Capal tu pijak tangga mi'rajnya Allah. Capal tu pijak Sidratul Muntaha. Itulah capal Rasulullah yang menakung darah dakwah Nabi SAW. Itu capal yang mulia. Allah suruh Nabi Musa buka kasut, tapi Allah beritahu dekat Nabi Muhammad naik dengan kasut-kasut. Peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Allah Musa, ketika Nabi Allah Musa diperintahkan fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un, keluar pada waktu malam bersama hamba-hamba kami dan kamu akan dikejar. Nabi Musa keluar, 300,000 lebih kurang umat Nabi Musa ikut bersama-sama Nabi Musa, ramai sampai saja dekat Laut Merah. Ini dia iman. Nabi Musa kat depan, umat kat belakang. Sampai kat Laut Merah, umat Nabi Musa kata, wahai Musa, sekarang macam mana? Depan laut, habislah kita. Bergoncang dah iman kan? Sebab umat Nabi Musa tak buat dakwah. Umat Nabi Musa iman mereka lemah, sehingga mereka risau. Nabi Musa AS ditarbiah iman dengan dakwah dan keyakinan. Bila Allah perintah, pasti ada kejayaan dan bantuan. Nabi Musa AS tunggu perintah Allah dan tak memandai-mandai dalam kepandaian dia. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan satu perintah yang tak logik. Tak logik. Udrub, Allah kata pukul al-bahar tu, laut tu. Tuan-tuan, mana logik dia? Tiba-tiba kita kena kejar Fir'aun kat belakang, depan laut, Allah kata sekarang pukul laut. Nabi Musa AS pun tak tahu natijah pukul laut tu. Kalau pukul apa jadi kat laut, Nabi Musa tak tahu. Tapi Nabi Musa tahu satu perkara, bila Allah suruh buat, pasti ada kejayaan dan bantuan Allah. Nabi Musa tak tanya macam kita selalu tanya. Kita rujuk dekat ustaz, ustaz saya ada masalah macam-macam, Allah uji saya. Ustaz tu kata, Allah firman dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Orang beriman, sabar dan solatlah.
Salat. Ustaz, solat Ustaz cakap. Saya teruk ni Ustaz. Alung kejar saya solat. La ilaha illallah. Yang suruh solat bukan Ustaz tu, yang suruh solat Allah. Kita petikai. Kita tak nampak kejayaan dalam perintah tu. Nabi Musa AS tak ada soalan. Bila Allah kata pukul laut, Nabi Musa tak tanya, wahai Allah, sat. Takkan pukul laut, wahai Allah. Kenapa tak suruh pukul kepala Fir'aun? Logik sikit betul tak? Daripada pukul laut, baik pukul kepala Fir'aun. Pelepuk kepala Fir'aun, kena brain tumor, mati orang tu. Nabi Musa tak memandai, tak tanya apa. Bila Allah kata pukul, maka Nabi Musa pukul. Dan tak kalau Nabi Musa pukul, natijah dia laut telah terbelah susu dia. Bismillah. Sehingga tempat susu tu tiba-tiba penuh. Dan Nabi telah pekah susu tadi. Dan Nabi telah minum sampai kenyang, Abu Bakar minum sampai kenyang, Amir Fuhairah minum sampai kenyang, Abdullah Raqib minum sampai kenyang. Dah kenyang, Nabi pekah lagi sampai penuh susu. Dan Nabi tinggal. Dan mereka sambung perjalanan. Abu Ma'bad balik. Tengok susu penuh. Dia tanya, wahai Ummu Ma'bad, daripada mana datang susu ni? Ummu Ma'bad kata, tu pada kambing tu. Tuan-tuan, berubah muka Abu Ma'bad. Kau jangan nak buat cerita, nak kata kambing ni keluarkan susu. Ummu Ma'bad kata, sesungguhnya, wahai Abu Ma'bad, aku cakap benar. Tak mungkin. Sesungguhnya tadi Abdullah bin Uraiqid telah datang bersama dengan beberapa orang tetamu. Dan salah seorang daripada mereka aku melihat memiliki keberkahan, memiliki kehebatan, memiliki keanehan yang begitu hebat. Dia yang telah keluarkan susu pada kambing ni. Abu Ma'bad terus duduk sebelah. Siapa lelaki itu? Sifli. Sifatkan pada aku. Ummu Ma'bad kata, sifat dia. Tuan-tuan, antara riwayat yang banyak dinukilkan tentang zahir fizikal Rasulullah ni daripada Ummu Ma'bad ni. Pertama kali dia tengok Nabi, dia cerita dengan keindahan wajah Rasulullah. Kening Nabi macam ni, rambut Nabi macam ni. Tuan-tuan, Nabi handsome. Nabi janggut, tuan-tuan. Tengah janggut Nabi ada uban warna putih. Rambut Nabi hitam, kiri dan kanan ada uban warna putih. Di depan ada uban warna putih. Kalau Nabi tarik rambut ke belakang, maka uban tu dekat tengah-tengah. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wasimun qasim, kata Sayyidatuna Ummu Ma'bad. Wasim, kening, mata, mulut, hidung sempurna, seolah-olah dia sendiri yang nak diciptakan macam tu. Qasim, setiap kali tengok dia nampak makin handsome. Tengok sekali lagi nampak makin handsome. Tengok sekali lagi nampak makin handsome. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihissalam lalu depan wanita-wanita Kipti orang Mesir, terpotong jari sampai bertumbuh, terpotong jari sebab handsome sangat Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wanita-wanita Mesir itu melihat wajah Nabi Yusuf terpotong jari-jari mereka. Seandainya wanita-wanita itu melihat kecantikan Muhammad aku, kata Aisyah, bukan jari mereka terpotong, bahkan terpotong hati-hati mereka. Tuan cantik Nabi kita, Ummu Ma'bad cerita kat suami dia. Riwayat panjang berkenaan dengan sifat Nabi daripada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad masuk Islam pas pada tu. Pergerakan dakwah Nabi sampai ke Madinah, hampir 80 kabilah masuk Islam. Bukan kosong kan. Nabi Musa AS dalam perjalanan umat dia bergoyang iman. Perjalanan Rasulullah 80 kabilah hampir masuk Islam dalam perjalanan itu sebelum Nabi sampai ke Saniyatul Wada' pada tanggal 8 hari bulan Rabiul Awal. Tuan-tuan, duduk dengan Nabi, melihat Nabi saja telah meningkatkan iman mereka. Apatah lagi mengenal Nabi dan melalui jalan kehidupan Nabi. Sebab tu kita duduklah majlis-majlis macam ni untuk membangkitkan rindu dan cinta kita, supaya kita mempersiapkan hati dengan amal kita, supaya balik di akhirat dapat kita bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan kita berterima kasih kepada baginda atas segala perjuangan yang baginda telah lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semua, tuan-tuan. Semoga perbandingan kehidupan di antara jalan-jalan orang yang saleh, mereka ialah ibadur rahman. Saya nak tutup dengan ayat ni. Dan tajuk buku yang saya tulis ni, saya susun, saya letak ibadur rahman. Ini ialah perjalanan hamba-hamba, orang-orang yang faham dia bukan siapa-siapa dalam dunia, melainkan dia cuma hamba kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman, siapa mereka ni?
alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka ialah orang yang berjalan atas muka bumi dengan rendah hati mereka. Orang yang paling rendah hati dalam dunia ni Rasulullah dan orang-orang yang ikut jalan-jalan Rasulullah. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila disapa oleh orang-orang yang jahil, orang yang nakkan keburukan, orang yang berdendam, yang inginkan kehancuran kepada kita, kita tak balas dengan keburukan juga. Qalu salama, kita kata sejahtera, sejahtera, sejahtera. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, sepanjang malam mereka dihabiskan hanya bersujud dan qiyam untuk Allah. Hati mereka, jantung mereka, kehendak keinginan mereka hanyalah redha Allah untuk mereka. Inilah laluan jalan perjalanan hidup mereka yang kita semua nak cuba ikut. Dan tuan-tuan, kalau ada ke lapangan, tuan-tuan tengoklah kejap lagi kat belakang sana ada kitab ni. Inilah susunan kitab yang kedua saya. Saya susun kitab kecil satu doa. Yang ni kisah kehidupan para sahabat dan ahli keluarga mereka dan silsilah mereka dan hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita faham perjalanan tu supaya meningkat iman dan ketakwaan kita, insya-Allah. Semoga yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf seandainya sepanjang perkongsian pada pagi ini ada terkasar bicara, tersalah kata, saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Semoga Allah Ta'ala terima majlis kita pada pagi ini. Kita doa sikit. Semoga amin. Dan tuan-tuan dan puan, Allah